Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini persediaan masyarakat dalam menghadapi monsun Timur Laut. Bantu kurangkan sebarang risiko dan kesan bencana. Langsung bersama Vanessa Mering di Kuching, Sarawak. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Persediaan masyarakat terutamanya di bandar dalam menghadapi musim monsun Timur Laut MTL sehingga Mac tahun depan berupaya mengurangkan risiko kerosakan harta benda dan nyawa. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, meskipun pihaknya telah mengenal pasti 286 lokasi mudah banjir, masyarakat perlu bertindak awal sebelum pasukan menyelamat tiba di lokasi terjejas. Kita cuba melihat dari segi kesiapsiagaan masyarakat bandar. Pertama kali kadang-kadang masyarakat bandar bila banjir yang secara mula-mulanya seronok dan lepas itu dia jadi banjir, jadi keadaan jadi malapetaka ni, mereka menjadi mangsa dan mula menunjuk menuding jari lah. Ini isu satu yang perlu kita beri perhatian dan advokasi yang telah dibuat oleh Jabatan Bomba sebelum semasa selepas banjir ini telah kita banyak kita buat engagement dan juga advokasi. Katanya kesemua aset di 38 balai serta 1,209 anggota bomba negeri telah bersiap sedia. Dalam pada itu, persediaan awal masyarakat memainkan peranan penting untuk meminimumkan kesan daripada bencana. Ditemui pemberita RTM di Kuching, Datuk Khairuddin menasihati orang ramai mengambil tindakan sewajarnya jika berdepan dengan haiwan berbahaya seperti buaya yang terkeluar dari habitat semasa banjir berlaku. Banyak kes yang kita dapati serangan ini berlaku waktu malam dan kita tak sedar dan kadang-kadang tak dijangka parit besar depan rumah tak pernah ada buaya pun. Parit, namanya parit bukan sungai, tetapi oleh kerana tersesat binatang ini maka silap langkah kita jadi mangsa. Jadi perlu beri perhatian lah. Maknanya jangan kita ambil mudah perkara inilah. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan cerun, mereka dinasihatkan agar lebih peka dengan pergerakan tanah terutama jika hujan berterusan termasuk penduduk yang tinggal di tebing sungai. Beliau juga berkata pasukan bomba sukarela, bomba komuniti, pasukan tindak balas kecemasan komuniti dan summer camp boleh mengurus pelan kecemasan jika berlaku bencana sementara menunggu agensi penyelamat tiba. Seorang kerani wanita di Sibu kerugian RM240,000 selepas terpedaya oleh sindiket pelaburan saham atas talian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manjata dalam kenyataan media berkata mangsa yang berumur lingkungan 50-an telah menerima pesanan WhatsApp mengenai promosi pelaburan saham melalui aplikasi Footsie VIP. Mangsa yang tertarik dengan tawaran keuntungan pelaburan sehingga 350% oleh suspek telah memuat naik aplikasi tersebut pada penghujung November lepas. Mangsa kemudiannya telah melakukan 15 transaksi pemindahan wang secara atas talian berjumlah RM240,000 ke 3 akaun bank atas nama syarikat berlainan pada penghujung November lepas sehingga penghujung Disember ini. Mangsa menyedari ditipu setelah tidak memperolehi sebarang keuntungan daripada pelaburan seperti yang dijanjikan suspek sebelum tampil membuat laporan polis untuk siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu menipu dengan cara tidak jujur mendorong harta diserahkan yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun dengan sebat dan juga denda jika sabit kesalahan. Polis daerah Miri berjaya menahan 4 lelaki warga tempatan dipercayai terlibat kes pecah rumah dan curi kenderaan. Ketua Polis daerah Miri SCP Alexander Nagacabu dalam satu kenyataan media berkata keempat-empat suspek ditahan menerusi op lejang pada 26 Disember lalu di hadapan sebuah rumah di Pujut 8 Miri. Kesemua suspek berumur lingkungan 22 hingga 50 tahun. Hasil pemeriksaan, polis menemui beberapa komponen kenderaan yang telah dileraikan. Siasatan awal juga membawa kepada penemuan sebuah kenderaan yang disembunyikan di kawasan semak di tepi Jalan Primijaya Bypass disyaki kenderaan curi. Beberapa komponen dalam kenderaan itu juga didapati telah dileraikan. Hasil ujian air kencing terhadap suspek mendapati kesemua mereka positif darah jenis metamfetamin selain
selain turut mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan bagi kesalahan pecah rumah dan curi selain turut disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun yang sama bagi kes curi kenderaan. Dengan tertangkapnya kumpulan tersebut, polis percaya telah menyelesaikan beberapa kes pecah rumah dan curi kenderaan di sekitar daerah Miri dengan anggaran kerugian bernilai RM18,000. Tidak lengkap rangkuman peristiwa 2023 tanpa kita berbicara soal senario politik tempatan yang juga penuh warna-warni. Paling menyerlah ialah kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS dengan majoriti besar pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Jepak pada 4 November lepas, sekaligus mengesahkan sokongan padu rakyat terhadap gabungan tersebut. Ikuti bahagian akhir rangkuman peristiwa dalam imbasan 2023 dari sudut Sarawak kekal stabil dan aman. Menurut Pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tunopeng, GPS turut memperoleh 88.3% undi popular pada PRK itu menerusi calon muka baharu Iskandar Turki. Anak VAI itu memperoleh 9,638 undi menewaskan dua pencabar, Stevenson Joseph Sumbang daripada Parti Bumi Kenyalang PBK yang hanya meraih 854 undi dan Cheng Lie Ping daripada Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi dengan 431 undi. Malah majoriti sebanyak 8,784 undi yang diperoleh Iskandar pada PRK itu lebih dua kali ganda berbanding 4,243 undi diraih pada pilihan raya negeri lepas. PRK Dun Jepak diadakan susulan kematian Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lalu akibat komplikasi kesihatan di Pusat Perubatan Normah di Kuching. Allahyarham Datuk Talib menyandang kerusi berkenaan selama 6 penggal. Turut menjadi tumpuan ialah cadangan penggabungan Parti Progresif Demokratik PDP, iaitu sebuah parti komponen gabungan Parti Sarawak GPS dan Parti Sarawak Bersatu PSB. Ini dinyatakan oleh Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing pada Majlis Makan Perpaduan PDP dan PSB di Sibu pada 20 Ogos lalu yang turut dihadiri Presiden PSB Datuk Seri Wong Sun Koh. Pada Julai lalu, PSB yang merupakan parti pembangkang Sarawak mengumumkan sokongan terhadap pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sokongan tersebut membawa PSB dan PDP menandatangani satu perjanjian persefahaman di Kuala Lumpur bagi membentuk kerjasama dan pada masa yang sama bertujuan untuk menggabungkan kedua-dua parti tersebut. Datuk Seri Wong Sun Koh berkata pilihan mereka untuk menyokong kepimpinan semasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak adalah bagi memastikan kestabilan dan perpaduan negara. Dalam pada itu, tidak lengkap cerita-cerita politik tempatan jika tidak bercakap mengenai Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak. Pada 12 November lepas, ketika berlangsungnya konvensyen tahunan DAP Sarawak, Menteri Pengangkutan yang juga Setiausaha Agung DAP Anthony Lok mahu pengerusi DAP Sarawak Chong Chen Jen memikirkan pendekatan politik baharu kerana kedudukan DAP Sarawak cukup unik dan amat berbeza dengan cawangan negeri-negeri lain di negara ini. Beliau juga mahu DAP Sarawak mencari pendekatan dan formula mewujudkan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan namun pada masa sama kekal sebagai suara semak imbang dalam Kerajaan Sarawak. Beliau berkata tugas itu bukan mudah tetapi berharap ada formula boleh diwujudkan bagi menjalinkan kerjasama dan pada masa sama menjadi kuasa pengimbang dan suara semak untuk memastikan kemajuan Sarawak dan Malaysia. DAP Sarawak disifatkannya sebagai paling unik kerana merupakan perikatan kerajaan di peringkat persekutuan namun di peringkat negeri adalah pembangkang. Orang ramai khususnya di sekitar Kuching dialu-alukan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan ambang Tahun Baharu 2024 yang akan diadakan di tebingan Sungai Kuching esok. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan setakat ini persiapan bagi sambutan itu berjalan lancar.
Jelas beliau selain persembahan pentas turut diadakan perasmian tiang bendera tertinggi di Malaysia yang akan menjadi satu lagi mercu tanda ikonik bagi Sarawak. Acara tersebut akan disempurnakan oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau ditemui media pada raptai penuh sambutan Tahun Baharu 2024 di tebingan Sungai Kuching malam tadi. Susulan peningkatan kes COVID-19, beliau menasihati individu yang berisiko untuk mengambil langkah berjaga-jaga seperti menggunakan pelitup separuh muka. Sambutan itu yang akan bermula pukul 8 pagi esok menyediakan pelbagai aktiviti menarik kepada orang ramai seperti senam aerobik, pameran, fiesta karaoke rakyat dan persembahan Simfoni Orkestra Negeri Sarawak Sans Junior. Pada sebelah malam, orang ramai akan disajikan dengan persembahan kebudayaan dan penampilan artis popular tanah air, antaranya Datuk Amy Search, Datuk Zainul Abidin dan Hail Husaini, selain musical fireworks yang menjadi acara kemuncak pada malam tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih.